Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelenggu, buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang sakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang, tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang. Yeay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan Haris Ghazali, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tuan. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama, duduk bersama-sama kami pada malam ini. InsyaAllah duduk podcast bersiaran live one to one. Duduk podcast one to one malam ini. Masya Allah bersiaran live bersama-sama dengan anda daripada Facebook page Ungu Network, dan tetamu kita pada malam ini tidak lain dan tidak bukan seorang individu yang Masya Allah kita nak tahu, kita nak kenal dengan lebih dekat. Siapa itu Tuan Haris Ghazali, seorang Chief Mindset Officer. Chief Mindset Officer di Cakap Jepun dan juga trainer dan konsultan di Funnel Evo. So insyaAllah Haris, kita nak terus let's just start tonight's session insyaAllah. Maybe you can introduce yourself and then tentunya untuk kita lebih kenal dan lebih cinta insyaAllah. Dan maybe Haris boleh kongsi sikit tentang apa yang apa usaha-usaha antara usaha-usaha Haris Ghazali sekarang. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Ghazali. Minggu lepas tim Tuan Irwan, tim Duduk dah interview abang saya, pengasas pada Funnel Evo. Saya salah seorang konsultan untuk Funnel Evo. Apa tu Funnel Evo? Funnel Evo adalah sebuah company yang menjalankan kerja-kerja, kita lebih dikenali sebagai digital marketing expert. Funnel Evo lebih dikenali sebagai digital marketing expert. Tapi sebenarnya di bawah jenama Funnel Evo sendiri kita ada macam-macam benda yang insyaAllah malam ni kalau sempat kita akan sharekan lah. Yang kedua, saya juga adalah merupakan pengarah urusan untuk Michi Global Siam Berhad. Kita ada di bawah Michi Global Siam Berhad ni kita ada beberapa brand yang melibatkan hubungan Malaysia dan Jepun. Kita ada banyak lah, kita ada language center, kita ada program pelancongan ke Jepun, kita ada program belajar dekat Malaysia, diploma untuk sambung bekerja dekat Jepun. Kita ada that kind of program. Sebenarnya dia lebih kepada untuk memastikan Malaysia ni mendapat jus yang best, jus yang baik-baik daripada Jepun tu. Kita nak belajar bahasa, budaya dan pemikiran yang baik-baik dekat sana untuk kita implement dekat negara kita lah insyaAllah. Itu saja daripada saya Tuan. Masya Allah. Okay, so kita punya tajuk malam ni funnel kejayaan. Tapi Tuan Haris ada sebut tadi kita nak ambil jus-jus yang baik daripada negara Jepun. Can you tell, boleh ceritakan sikit tak? Tuan Haris pernah belajar di sana atau macam mana hubungan Tuan Haris dengan negara Jepun ni? Okay, dulu saya salah seorang Allah izin lah Tuan, saya dapat keputusan okey sikit masa SPM dan dapat tajaan untuk belajar ke Jepun. So 4 tahun saya ambil bidangnya mechanical engineering. Tak ada kaitan sangatlah dengan apa yang buat sekarang. Walaupun tak ada kaitan directly dari sudut akademik, tapi dia ada banyak related dengan benda-benda lain saya tengah buat sekarang lah. So bila dekat sana 4 years saya belajar dekat sana. Habis belajar saya terus sambung bekerja dekat Jepun sebagai seorang engineer. Alhamdulillah Allah izin juga setahun lebih dekat sana sebagai seorang engineer. Waktu tu kita belajar macam-macam lah Tuan, dan paling terkesan sebenarnya bila saya ke sana, waktu belajar kita hidup sangat lavish, dan paling teruk dia sebenarnya adalah kita lavish tu pakai duit rakyat lah Tuan. Masa saya balik Malaysia ramai orang duk marah kerajaan lah apa kan, kita nak marah macam aku pun dah pakai duit rakyat banyak. Sebab kos saya seorang untuk dekat sana nearly 500,000 kos seorang pelajar dekat sana. Dan kita hidup memang best lah dekat sana kan. Kita buat part time, kita dapat kumpul duit. Lepas tu kita hidup agak best lah Tuan. Memang best. Boleh beli kereta kan. Baru belajar dah boleh beli kereta dekat sana. Semuanya duit daripada scholarship lah. Dan bila saya masuk kerja, saya kerja dekat
dekat Yokohama, which is bandar besar juga waktu tu dekat Yokohama. Best juga hidup kan, rasa macam tak nak balik Malaysia waktu tu. Masa tu abang saya dah buat perniagaan, dah buat macam-macam perniagaan waktu tu. Bila saya balik Malaysia, saya dapati benda yang menyebabkan Malaysia tak maju bukan disebabkan kita tak cukup kepakaran teknologi. Macam dulu kita hantar engineer pergi orang belajar ke Jepun, sebenarnya nak suruh kita maju dari beberapa aspek untuk negara-negara membangun ni, khususnya dari bidang teknologinya semua kan. Tapi bila saya balik Malaysia, saya masuk company yang sama tuan. Saya kerja dekat Jepun satu company ni. Saya balik Malaysia, saya kerja company yang sama, cuma dia branch dekat Malaysia. Exactly the same technology, exactly the same training, exactly the same management kan. Semua sama, exactly the same. Tapi output dia jauh berbeza. Output negara jauh berbeza. Apa yang membezakan dia? Tak ada benda lain. Dia hanyalah disebabkan isu attitude yang berbeza. Dan attitude ni disebab masalah sistem. Kita tidak ada that environment yang menyebabkan sistem. Contohlah tuan, ni very simple punya contoh. Dekat Jepun, orang tolak troli seorang dan tolak sangat laju masa kerja. Dekat Malaysia, 3 orang tolak troli. Troli yang sama, seorang duduk tengah, seorang kiri, seorang kanan, sambil membawang sambil tolak troli. So, output jadi teruk lah kan. Satu kerja yang satu ni seorang boleh buat dengan sangat laju, 3 orang kena buat. So, benda-benda macam ni, bila saya masuk dekat company Malaysia, kita improve macam-macam. Masa-masa tu best lah, macam-macam benda yang improve dekat company kan. Kita buat, bukan saya seorang lah kan, kita ada team lah waktu tu buat sama-sama. And bila saya dah sampai satu tahap, saya rasa okay, sekarang kita betul-betul tengah bantu this company dah best. Tapi what happen to orang dekat luar? And apa yang jadi dekat orang dekat luar? Then waktu tu abang saya start buat my own business sebab saya ingat saya nak bagi impact lagi besar lah. Konon acah-acah lah waktu tu kan. Nak buat impact yang lagi besar kan. Waktu tu saya buat macam-macam benda yang tak relate dengan Japan sangat pun waktu tu. Sampai saya join abang saya waktu tu, kita bangunkan Funnel Evo sama-sama. Waktu tu saya seorang-seorang je, team yang dekat KL ni. The whole team Funnel Evo dekat Kelantan, saya seorang kat KL. Buka office, cari staff, bangun. Dan kita nampak the mission is bigger than nak bangunkan attitude, dia mesti kena bangunkan benda-benda lain juga. Kena bangunkan ekonomi orang, kena bangunkan pemikiran orang, then dia blend together sampai hari ni. One of benda yang dekat Funnel Evo yang saya duk buat waktu tu adalah saya duk share mindset, dan banyak benda saya share relate to my experience dekat Japan. Macam mana dia boleh maju, macam mana dia boleh maju. Banyak dan amazingly banyak yang diorang buat ni sangat sunnah kan. Mereka lebih ikut sunnah daripada kita. Masya-Allah. So kita jadi macam, kenapa kita tak buat sistem yang dah ada, which is Islam. Dia sangat bersistem. Orang kita tak ada sistem, which is Islam dah tunjuk sistem. Nabi dah tunjuk cara makan macam mana, cara buang air pun Nabi tunjuk kan. Nabi ajar kan. Dan itulah yang Jepun ajar dekat rakyat dia. Macam mana nak bersih toilet lepas pakai, lepas makan nak buat apa, sebelum makan kena tutup tangan, kita cakap selamat makan ramai-ramai. Islam dah ada baca doa kan. The whole system sama, cuma dia tak Islamik je. So kita letak Islamik punya values dalam tu. Dan disebabkan benda tu match lah, saya rasa okay, benda ni kita kena masuk market dengan ajar Japan, ajar tentang Jepun, bawa orang pergi melancong kat Jepun. Tapi at the end of the day, kita nak bawa orang kenal Nabi, kenal Allah. As simple as susun slipper tunjuk ke depan ni, apa susun slipper terbalik ni kan. Yang itu pun saya kan, tu sunnah Nabi kan. Dan orang Jepun memang susun macam tu. Orang Jepun pun susun macam tu. Bukan slipper je, sampai kereta parking pun memang kena masuk belakang. Dia bermula dengan susun slipper lah dekat Jepun. Saya pernah tanya orang Jepun, kenapa dia susun macam ni? Dia kata kalau apa-apa jadi nak lari senang. Lepas tu dia sangat sistematik lah. Kalau gempa bumi ke apa, boleh terus keluar apa semua kan. Saya kata Nabi saya ajar buat macam ni. Tapi saya tak pernah ada orang explain kenapa kena susun macam ni. Sebab kadang-kadang orang muda tu kan, dia nak logik. Dia nak, kenapa buat macam tu lah? Kenapa buat macam ni So kadang-kadang Jepun ada jawapan tu. Dan Islam ada jawapan tu. Cuma tak ramai orang share that apa yang Nabi buat, kenapa Nabi buat. Macam tu lah. So that itulah benda yang berlaku itu sekarang. Sampai menyebabkan Funnel Evo pun saya hardcore. Cakap Jepun punya community ni pun saya saya boleh kata one of orang yang sangat, bukan one of orang, saya adalah pengasas komuniti cakap Jepun ni sebenarnya. Kita asaskan asbabnya untuk benda-benda macam ni lah kan. Ya, Masya Allah. I mean,
Yalah, macam Haris cakap tadi, orang Jepun sudah pun mengamalkan sunnah walaupun dia tidak tahu yang itu sunnah baginda Nabi SAW. Tapi kita sudah diberitahu dan kebanyakan daripada kita tahu yang tentang tentang sunnah Nabi SAW. Tapi kita, maaf cakaplah, kita kena akui je lah pasal kita tak amal. Dan kalau boleh kita kaji lagi, walaupun orang Jepun tak ada iman, kan kita boleh cakap lah kebanyakan generally most of the Japanese do not have iman. Yakni mereka tidak bersyahadah. Dia tak sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi apabila dia applykan sunnah, dia tetap akan dapat peluang untuk capai sukses. Betul. Setuju. Betul tak? Setuju. So itu menunjukkan betapa hebatnya sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya Haris, walaupun dia tak ada iman, Rasulullah tetap Nabi dia. Betul. Rasulullah tetap Nabi dia. Dia tetap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, masya-Allah dah. Kalau cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, memang kalau full quorum lagi best sebenarnya Haris. Tapi tak apa. Malam ni kita boleh anggap sebagai seeding lah. Kan, insya-Allah. Nanti kita nak Tuan Haris kembali lagi, kita berbual dengan full quorum. So, how okay, kalau saya boleh tanya, kalau kita ambil dari sudut apa orang kata attitude tadi. Kalau kita nak bina satu funnel. Okey, contoh Haris, sekarang ni kita punya projek adalah kita nak bina satu funnel untuk ujungnya adalah untuk kita cuba didik satu kumpulan orang bagaimana nak applykan sunnah. What do we do? Macam mana kita nak, first thing, what is a funnel? Apa pentingnya funnel tu? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Funnel ni dia ada banyak pengertian mengikut tempat kita bercakap kan, funnel ni. Bila kita bercakap tentang marketing, dia ada funnel untuk marketing. Bila kita cerita tentang business, dia ada funnel untuk business. Bila cerita tentang nak merubah manusia pun, dia ada funnel juga nak ubah manusia. Contoh dia tu Tapi fundamental konsep dia sama kan Haris? Betul. Fundamental konsep dia sama kan? Dia sama, betul. So saya nak share yang ikut apa yang Tuan tanya tadi. This is my own experience juga. Alhamdulillah, waktu 2 years back, saya terjumpa dengan seorang pengetua sekolah tu kan. Saya startkan cerita dia Tuan sebab dia baru best sikit. Tuan Fahdi biasa dia nasihatkan saya. Dia cerita dulu, nanti orang tak faham. Kau cerita nanti lagi orang senang faham. Dia cakap. So sampai sekarang saya dah terbiasa dengan bercerita juga Tuan. Patah balik kat cerita tu. 2 years back, waktu tu COVID pun tak ada lagi. Satu sekolah dekat Shah Alam, saya terjumpa pengetua dia sebab ada seorang sahabat saya kenalkan saya dengan pengetua tu. Sebenarnya dia saya saja bawa saya hari tu nak sekadar nak silaturahim lah. Borak, tiba-tiba pengetua tu cakap, sebenarnya saya ada satu problem, dia kata. Sekarang ni saya nak buat camp ibadah dekat sekolah. Memang dah terkenal dah camp ibadah kat sekolah saya ni, tak ada budak sangat nak register. Kalau register pun mesti budak baik-baik muka tu lah setiap tahun. Dan dia akan buka camp ibadah ni Tuan, bukan macam satu batch punya camp ibadah. Dia akan buka open, form 1 sampai form 5, siapa nak join untuk camp ibadah tu. So dia kata, problem lah, can you advise me macam mana saya nak kumpul orang? Sebab masa tu kawan saya kenalkan saya sebagai konsultan Fadil Livo lah. Kan? Dia kata macam ni cikgu, kena buat funnel. Macam mana nak buat funnel? Mula-mula ke atas tu kena bagi apa orang nak dulu. Baru bawah dia kita masuk bahagian-bahagian yang apa orang kata berat lah kan. Yang berat-berat ni kat bawah. Atas-atas tu nanti relax dulu cikgu. Apa kata kita tukar sikit nama je dulu, tukar nama. Apa you punya cadangan? Kita buat samurai camp. Sebab dalam tu kita nak share tentang language sikit, culture sikit kan. Lepas tu cikgu satu tanya saya, tapi saya nak diorang ni bangun untuk qiyamulai malam-malam. Bangun tahajud boleh ke? Boleh. Itu adalah cara hidup yang betul. Malam-malam bangun. Dalam orang putih dia orang ajar untuk meditate. Kita solat. Apa masalahnya cikgu? That's a samurai way saya kata. Budak-budak suka. Budak kan suka ninja samurai. Cikgu dia kata kita try. Saya pun buat satu poster. Tak sampai 1 hour kan, pendaftaran full 200 orang. Masya Allah. Cikgu dia terkejut. Saya lagi takut sebenarnya sebab saya tak pernah buat camp ibadah. Kita mana pernah handle camp ibadah kan. So cikgu dia kata, dah 200 orang. Kita dah tak boleh nak lebih pada tu sebab surau kita tak cukup besar. Nak tempat tidur lagi semua untuk malam tu kan. Dia hari satu malam je program. So kita kata, cikgu,
Haris boleh handle ke? Saya kata, cikgu saya kena jujur, saya tak pernah handle camp ibadah, tak pernah buat program dengan budak sekolah pun. Meter tiba-tiba cikgu minta ni, saya try adjust lah dengan kawan-kawan. Saya siap panggil seorang Jepun tuan. Dia seorang Jepun perempuan sebab dia nak jadi face untuk jaga perempuan lah. Even Jepun perempuan ni pun sangat amazed dengan cara kita hidup. Memang namanya Samurai Camp tapi dia super Islamic punya program lah sebab dia sebenarnya asalnya camp ibadah kan. Tapi budak yang memang jahat-jahat dengan cikgu cakap lah. Budak-budak jahat, paling taiko kat sekolah pun join that program. Dan semua bangun tahajud kan. So benda-benda macam ni yang waktu malam kita ada touch juga. Saya panggil kawan-kawan saya yang memang pandai buat program nangis-nangis malam ni kan. Kita tak pernah buat, takutlah. Kita buat benda betul. Budak yang hotai tadi pun still nangis. At the end of the day, mereka ni hanya perlu kita bawa masuk. Kita sayang dia orang, kita kenal dia orang. Dan dia akan sayang. Last sekali, budak-budak ni jadi orang yang sangat bagus lah sekarang dekat sekolah saya dengar. Lagi-lagi yang form 5 waktu tu. Mereka betul-betul orang yang jadi hormat guru semua. Asbabnya cerita asal dia macam mana samurai power zaman Jepun. Macam mana samurai way of life. Dia ada 8 kod samurai. Ni sebab dalam Jepun dia ada 8 samurai. Dia kena ada integrity, dia kena ada honesty semua tu kan. Benda-benda ni kita share dengan orang apa samurai ada, tapi kita bawa tarik you pun ada tau, Nabi pun ada tau, benda macam tu. So that is funnel tu bagi saya. At the end of the day, macam ni nak tarik crowd dulu. Crowd dekat atas tarik dulu. As much as possible. Berapa ramai berubah mungkin kita tak boleh control, beyond our control. Maksudnya kalau dalam bisnes berapa ramai membeli beyond our control. Tapi kumpul crowd, nature that crowd, proses nature that crowd adalah dengan masuk funnel, then output dia akan keluar. Kalau bisnes dia akan keluar sales. Kalau dalam program-program camp ibadah macam tu, dia akan keluar output perubahan dari sudut jati diri, perangai semua tu kan. So Masya-Allah. Overall macam tu lah tuan, funnel. InsyaAllah. Masya-Allah. Apa ni apa dia punya kalau ni soalan kalau berkenaan dengan matematik kan, what is the math ataupun what is the idea behind menukarkan nama tu daripada khusus Qiyamul yang tak ada orang respon dan tiba-tiba tukar kepada Samurai Camp. Ramai orang respon dalam masa yang singkat. What is the idea behind that? What is the hikmah behind it? Dia saya pun sebenarnya tak adalah tahu sangat dia punya real term, cuma yang saya yakin adalah at the end of the day semua orang dia mesti nak mesti nak solution, dia mesti nak kegembiraan ke nak solution lah. Dan solution tu ada di bawah funnel. Di bawah funnel tu mesti ada solution dia. Cuma macam mereka ni, most of orang termasuk saya pun, kita kadang-kadang tak tahu apa yang kita perlu. Tapi kita tahu apa kita suka. Betul tak? Kita tak tahu apa kita perlu, tapi kita tahu apa kita suka. Contoh dia, macam last week pun ada ultimate share tentang broccoli. Saya suka guna term broccoli chocolate. Broccoli chocolate. Kita nak bagi broccoli tapi kau suka coklat kan? Kita salad coklat lah. Saya tak suka coklat je, saya suka coklat strawberry. Okay, kita salad strawberry coklat. Dan kita bagi kat dia. Cuba try. Dan dia dah makan sedap. Di bawah tu kalau dia tak makan semua pun broccoli tu, dia mesti termakan juga sikit, which is itulah benda yang paling kita nak bagi pun sebenarnya. Itu yang benda yang dia perlu. Tapi kita kena bagi dulu benda yang dia suka. Biasa orang tak tahu apa yang dia suka. Kan? Sebab tu ramai orang mencari-carilah hidup tuan. Ramai case depression yang kami check. Bila saya buat program Jepun ni tuan, kami jumpa ramai sangat case depression. Why? Sebab ramai yang dia panggil term dia otaku tuan. Otaku ni orang yang suka duduk rumah sorang-sorang, tak nak bergaul, tengok anime aja, baca komik sorang-sorang kan, hidup dalam dunia tu. So orang-orang ni tendensi untuk depression sangat tinggi. Anxiety ke, depression ke. So bila kita jumpa orang-orang begini, sebenarnya mereka tidak tahu apa mereka perlu, tapi mereka tahu apa mereka suka. So we just masuk dengan apa mereka suka, then kita bagi apa yang mereka perlu lepas tu lah. Masya Allah, masuk dengan apa yang mereka suka dan beri apa yang mereka perlu lepas tu. Masya Allah. Bila Haris explain macam tu dan saya pun tadi
memang I was thinking about what Ultimate said. Apa? Cheese. Cheese covered broccoli kan. I was thinking about that, masya-Allah. And then beri apa yang mereka suka, kemudian kita akan ajak mereka kepada apa yang mereka perlu. Saya terfikir apa tahu satu lagi, Tuan Haris. Ingat pernah dengar tak Wali Songo? Wali Songo, okey. Wali 9. Pernah dengar tak? Wali 9 kan? Tahu tak, mereka punya kaedah untuk memberi kita apa, untuk ajak kita kepada apa yang kita perlu dengan memberi apa yang kita suka, dia guna kesenian sebagai broccoli covered cheese, cheese covered broccoli dia adalah seni. Diorang tarik perhatian, diorang tawan hati penduduk kampung, penduduk negeri, semua penduduk dengan kesenian. Masya Allah. Sebab apa tahu? Sebab itu yang saya tanya tadi, fundamental idea dia. Because why? Fundamental idea dia mesti kembali kepada sunnah. Betul tak? Betul. Siapa yang original idea tu, jangan paksa dia orang dengan apa yang mereka perlu. Sometimes mereka tak tahu. Jadi apa yang kau perlu buat ialah ajak dengan apa yang mereka suka. Itu fundamental idea tu, siapa yang ajar kalau bukan Rasulullah SAW? Betul tak? Betul. So masya-Allah, luar biasa. Sebab tu ada yang cakap, bukan ada yang cakap, dalam Quran kan hadis yang cakap, ada tulis, kadang-kadang ada benda yang kamu suka tapi tak baik untuk dirimu. Tapi ada benda yang tak suka tapi dia bagus untuk dirimu kan. Masya-Allah. Coklat tak bagus kan, tapi kita suka. Dan ada benda kita tak suka tapi dia bagus untuk diri kita. Kita tak suka tapi dia bagus untuk diri kita. Then we have to combine that two lah untuk cucuk cepat sikit. Untuk funnel ni jadi. Masya-Allah. Masya-Allah. Apa ni, Mazni Kordi masuk dengan apa yang mereka suka dan beri apa yang mereka perlu. Betul. Masya-Allah, itu satu ilmu yang kita dapat daripada Tuan Haris pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton live bersama-sama dengan saya, Irwan Muhibbin. Dan juga tuan tamu kita yang istimewa, Tuan Haris Ghazali, Fiderus Husaini. Apa tajuk ni? Tajuk kita malam ni adalah funnel kejayaan. Tapi insyaAllah kita cuba nak garap makna funnel kejayaan tu dari beberapa sudut. Tapi insyaAllah doa-doakanlah kita punya perbualan malam ni tak tersasar jauh sangat. Tapi insyaAllah kita lepas ni kita nak kembali dengan tetamu istimewa kita, Tuan Haris Ghazali, dan kita nak tanya dia dengan lebih lanjut tentang apa semuanya lah tentang funnel insyaAllah. So kembali selepas ini, stay tune, alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar semua? Wow, waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat masuk. Thank you so much untuk semua orang yang berada tepat di tempat anda sekarang. Sekarang ni kita berada di bahagian backstage event New Normal. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya ingin memohon maaf peringkat awalnya kerana tadi peringkat awal kita ada sedikit isu teknikal. Kami mohon maaf pada semua orang yang dapat link lambat untuk masuk dan sebagainya. Tapi jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan, kena yakin satu perkara. Dalam setiap kesusahan ada kesenangan, tuan-tuan dan puan-puan. Cabaran yang timbul hari ini, pagi ini sebenarnya akan membawa anda kepada satu kesenangan dengan syarat kita sedang tenang. Ya, itu dia. Dengan syarat kita mesti tenang. So alhamdulillah anda semua sedang tenang-tenang, insya-Allah. Diharapkan semuanya masih lagi tenang-tenang bersama-sama dengan saya, Irwan Muhibbin, dan juga tetamu istimewa Tuan Haris Ghazali dalam Duduk Podcast 1-to-1 live daripada Facebook Ungu Network dan juga Facebook Ustaz Syed Kadir Al-Jufri dan juga Facebook Ultimate. Siapa tu? Lena Azhar. Hello Duduk. Konbawa Haris Sensei. Haris kena jawab ni. Konbawa tu selamat petang, selamat malam lah lebih kurang. Selamat malam. Konbawa. Aywa, Konbawa. Sensei daripada cikgu kan. Cikgu Haris lah lebih kurang. Sensei. Yes. Sensei Haris, masya-Allah. So, okay. Kita kita pick up balik daripada perbualan kita tadi. So tadi bahagian talk set pertama tadi kita berbual tentang
the top part of the funnel kan. Beri apa yang mereka suka dan jemput mereka kepada apa yang mereka perlu. Okay, so sekarang the middle of the funnel ataupun what's next? Okay, at the end of the day, funnel ni kalau kita nak cerita, kita back pada zaman orang tak sebut tentang funnel, dia cerita tentang jenis perjalanan. Perjalanan seorang manusia nak berubah, perjalanan seorang bisnes nak buat duit, perjalanan sebuah bisnes nak berkembang. So kita tarik macam jenis kan. Kita contoh kalau kita nak ada isteri kan. Nak beristeri pun kena ada funnel juga. Mula-mula kena lakukan kerja-kerja tackle. Betul. Nak tapis ni, nak cari the best ibu anak ni kan. So bila kita dah buat kerja-kerja tackle tu, di tengah-tengah tu dia mesti ada proses journey dia. Yang last sekali baru kita cerita bawah tu til jannah. Kan? Til jannah tu the last funnel, keluar-keluar corong masuk jannah sama-sama. So cerita di tengah ni tuan, sebenarnya cerita dia panjang. Cerita dia journey yang based on tempat dia akan berbeza journey dia. Macam tadi camp ibadah kalau kita handle dia pendek je lah, 2 hari 1 malam, keluarlah journey dia, habislah. Untuk kita punya journey dengan dia orang, tapi journey dia orang lebih panjang. So sama juga dengan bisnes, dia ada customer journey. Dalam marketing dia ada prospect journey kan. So di tengah-tengah funnel tu sebenarnya, di tengah-tengah funnel ni biasanya dia perlu lakukan kerja-kerja lebih. Okay, bila kita tackle isteri, di bawahnya dia perlu ada kerja-kerja menambah kasih sayang ataupun mengekalkan kasih sayang. Sama juga dengan bisnes ataupun apa-apa saja kita buat, di tengah-tengah dia mesti kekalkan kasih sayang. Along the journey akan ada hiccup, akan ada problem. Bila journey orang dah masuk kan, tengah-tengah kita buat hal lah, bisnes tiba-tiba, contohlah bisnes kita janji macam ni, tiba-tiba tak dapat deliver, pening kepala kan. So hiccup. Bila ada masalah ni, macam mana kita nak pastikan along the way akan tidak ada masalah. Sama juga Nabi pun cerita benda yang sama kan. Nabi start tengah-tengah ada problem, tapi macam mana kita nak handle that journey, orang yang dah bersama-sama dengan kita. So kalau tanya saya di tengah-tengah funnel, dia mestilah ada kerja-kerja memastikan, dia panggil, kita nak pastikan kita nak create great customer experience. Kalau dengan isteri, great wife experience. Kalau dengan team kita, great team experience kan. Kita nak create that great experience sepanjang funnel tu lah. So tengah-tengah tu function dia. Tapi biasanya kalau dalam bisnes, di tengah-tengah ni akan berlakunya proses kita dapat duit. Bila orang dapat good experience, definitely kita akan dapat habuan. Itu memang Allah punya rules pun. Kan? Itu memang sifir Allah. Kau sayang orang lain, kau bagi benda bagus kat orang lain, kau akan dapat rezeki. Rezeki ada macam-macam cara lah kan. One of it adalah dalam bentuk duit. Kita akan dapat duit daripada customer kita. Kita akan ada revenue fan kita yang akan menjerumus ke arah benda-benda baik yang akan datang dalam hidup kita. So tengah-tengah funnel tu tuan. Tengah-tengah funnelnya. So kalau tanya saya, contoh duit besar memang ada kat bawah, kalau kita marketing part lah. Duit besar memang akan dekat bawah, tapi tengah-tengah ni dah boleh start dapat duit, cuma dia tak boleh banyak sangat awal-awal. Contoh lah, kalau kita pergi contoh kita nak tengah-tengah tackle isteri, dah kahwin, berjaya kahwin. Kahwin tu dah masuk, dah tengah sikit dah funnel tu kan. Tapi dalam tengah perkahwinan kita hadiahkan isteri kereta, hadiahkan rumah. Tu dah makin besar apa yang isteri dapat. Kereta dah okey, lepas tu dapat rumah lagi besar. Hujungnya nak bagi syurga yang lagi besar. Kan? Itu funnelnya kalau kita cerita yang mungkin ramai orang lebih faham lah. Tapi dalam sudut bisnes, journey-nya awal-awal kita jual benda yang murah dulu. Lepas tu dia makin mahal. Dia wajib kena ada satu namanya value ladder ataupun tangga nilai. Dia mesti kena ada tangga nilai. Dalam bisnes apa dia mesti kena ada tangga nilai. Kena bagi murah dulu, bagi mahal sikit, bagi mahal sikit, bagi mahal sikit, bagi mahal sikit. Itulah yang menyebabkan satu bisnes boleh bertahan dengan sangat lama. Masya-Allah. Apa-apa sajalah kan boleh bertahan dengan sangat lama. The moment kita ada value ladder. Value ladder tu nilai tangga nilai. Dia mesti nilai. It's not about the product, it's about the value of the product. It's about nilai. Masya-Allah. No, I like what Haris gunakan tangga nilai tu. Sometimes kalau kita dalam nak maintain great customer experience, great wife experience, kita nak pastikan apa orang kata, yalah the journey is is filled with great experiences. But what is, adakah
ada tak keadaan di mana bila kita nak maintain great experience tu, ianya mendatangkan kerugian buat kita? Do we continue with trying to offer that great experience in the middle of the funnel tu? When it is detrimental to us, bila ianya kan sometimes orang kata, saya baru tengok ada kawan saya post tadi, dia kata dia bahasakan diri dia sendiri lah, dia berbuat dengan diri dia sendiri. Dia kata, okay, Fulan terus bantu orang walaupun ianya menyakiti diri aku. Pasal apa? Kalau aku terus ikhlas, Allah akan bantu aku. Itu perumpamaan yang saya boleh bagilah. So, do we continue or not with trying to give a good experience? Okay. Kita ambil contoh yang mudah tuan McDonald lah, kita ambil McDonald. McDonald untuk orang masuk first funnel dekat atas, dia sangat sakit. Which is Happy Meal tu ada mainan. Harga dijual Happy Meal tu dalam keadaan kerugian tuan. Sakit lah kan. Kita jual barang tapi dah rugi. Ramai ni orang beli Happy Meal tapi kita dah rugi. Sebab Happy Meal is mainan dan barang tak kena dengan harga, tak match pun. Tapi akhirnya customer experience, which is budak yang dia target, biasanya kedai pertama yang budak boleh sebut bukan kedai Pak Mat sebelah rumah kita, bukan kedai roti canai yang dekat mana-mana kita selalu beli setiap pagi, tapi satu kedai yang ada M besar, McDonald. Budak kecil boleh sebut abang McDonald. Sebab customer journey yang best budak dah rasa. Ambil barang dapat toys. Budak mana tak suka kan? Walaupun dia rugi, tapi along the way dia buat duit. Sampai tua budak tu akan makan McDonald. Walaupun kita tahu, siapa tak tahu McDonald tak bagus untuk kesihatan? Semua orang tahu. Kan? Tapi disebabkan dia sanggup tanggung kerugian awal, mereka berjaya create that ecosystem. Dia berjaya create apa-apa McDonald. Sampai kan funnel dia untuk budak, kau beli McDonald, aku rugi, fine. Tapi nanti kau akan buat party dekat McDonald untuk birthday you. Ataupun kawan-kawan you. Aku akan untung waktu tu. Dia orang punya customer journey sangat cantik lah bagi saya. Dan dia memang sakit tu, dia memang sakit. Hatta sakit tu yang bagus. Ramai orang tak nak sakit dulu kan. Tapi kalau tak nak sakit, Islam tak sampai kat sini lah kan. Masya Allah. Betul lah, bagi saya dia sakit itu perlu, cuma dengan sedikit planning yang baik, tangga nilai planning lah dia panggil, planning yang baik. Tidak akan risau dengan kesakitan itu. Sebab kita tahu nanti insya-Allah dapat. Macam Nabi Muhammad SAW, dia confident sebab janji Allah. Dia confident sebab Allah kata Islam akan menang kan. So dia believe that. Sebab tu orang kata orang bisnes ni nak tak nak, you kena believe sebelum melihat, percaya sebelum dapat. Dia kena ada that. Itu pun sebenarnya semua Nabi kita dah tunjuk kan. Percaya sebelum dapat. Believe kau dengan apa yang kita tengah buat. Mesti dapat. Percaya je insya-Allah mesti dapat. Cuma kena susun lah kan. When you fail to plan, you are planning to fail kan. Kena plan. Masya Allah. So memang sakit tu kadang-kadang sebahagian daripada kita punya journey sebagai usahawan, dan juga sebahagian apa yang kita perlu lalu untuk beritahu kat customer kita, yes, you are our priority. Yes, kepada isteri kita, yes. Yang penting you have that great experience. My happiness, aku punya keuntungan adalah bila customer aku yang happy. Walaupun aku rugi. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya at the end of the day kita tak rugi. Kalau orang tu suka kat kita, dia akan balik dan terus membeli kepada kita, betul tak? Betul. Yang balik kepada mungkin elemen-elemen yang kita tak boleh dipanggil the variable yang kita tak ada kuasa ke atasnya. Kan? Masya Allah. Okay, so kalau Tuan Haris boleh expand lagi dari segi cakap Jepun ni, where are you at that funnel? Sekarang you, macam Tuan Haris kata tadi, you are the founder of cakap Jepun, dan juga ada beberapa brand lagi kan. Pergi Jepun pun ada kan? Betul. So where are you now in that the funnel of cakap Jepun ni? Adakah are you still in the beginning or are you in the middle already? Okay.
Saya suka bawa benda ni. Sebenarnya cakap Jepun pun one of saya punya experience, eksperimen punya tempat lah. Saya suka eksperimen tuan, sebab saya dulu mungkin backgroundnya engineer lama dekat, tak ada lama lah, tapi bila kita kerja dekat Jepun tu, kita sentiasa diajar untuk eksperimen benda. Kalau benda tidak pernah ada, you need to experiment untuk you try. You kena ada variable punya pain yang you kena tanggung sebab tengah eksperimen. Kita tak tahu. So macam cakap Jepun sendiri, kita start memang tanpa modal apa-apa tu. Kita start, kawan saya punya bilik, kita macam boleh tak pinjam kejap bilik. Bukan nak sewa tau, nak pinjam. Dia kata boleh pinjam. Kita start buat kelas kecil-kecil kan. From there kita start sikit-sikit develop. Dan memang kami start untuk buat kelas bahasa Jepun yang kita panggil macam tuition lah. Every week sekali kan. Start dari situ ramai orang start masuk. So macam mana kami nak membina value ladder yang seterusnya, tangga nilai yang seterusnya, funnel yang seterusnya. Paling senang sebenarnya funnel ni, satu betul kita boleh plan. Tapi plan kita adalah daripada kita punya acah-acah founder punya perasaan. No, kita tak boleh harap kat benda tu. Market tidak bercakap ikut apa yang founder rasa. Kita kena dengar market survey untuk kita bina tangga nilai yang lebih tepat lah kalau tanya saya. Kalau kita ada case study dengan bidang yang sama daripada orang lain, then boleh try tengok benda tu. Tapi kalau tak ada, macam saya sendiri, tak ada kelas Jepun dekat Malaysia ni yang macam sangat power gila kan, tak ada. So saya terpaksa eksperimen sendiri. So apa yang kita buat, kita ada database customer. Kita memang simpan, kalau ini kepakarannya Tuan Fahdi lah sebenarnya, dekat Funnelivo memang apa-apa, database dulu. Sebab database ni lah berguna macam benda. Apa yang kami buat, kami try blasting. Saya ingat ada satu hari saya borak dengan partner saya, Anwar, nama partner saya dekat cakap Jepun. Saya cakap, Anwar, kita dah buat kelas Jepun lama dah ni. Macam ni kita nak hit revenue, stir revenue this year. So Anwar pun cakap, kita tak tahu, kita keluar macam-macam list apa yang kita nak buat untuk funnel seterusnya. Then banyak-banyak kita orang tulis, so kita kata macam ni lah. Kita buat survey lah dekat customer. Kita dah ada kita punya planning sebab kita dah discuss. Tapi tu dua otak, dua kepala je. Now kita try blast pada beribu data yang kita ada sekarang. Bila kita blast, kita keluarkan result, rupanya orang gila nak travel to Japan. What happened kan waktu tu, kami buka dalam masa 5 hari untuk orang register pergi trip dengan kami. Dengan kami tidak ada lesen tripnya, tak ada apa-apa waktu tu. Just nak tanya. Disebabkan kita dah bina trust dekat atas. Kelas Jepun kita orang dah pergi semua, kita dah bina trust. Marketing part kita dah buat trust. Bila kita buka untuk pergi travel, tak sampai 5 hari, 40k kita dapat duit untuk orang booking pergi travel. Bukan full payment tau. Booking 40,000 masuk account. Kita macam, okay, now kita kena serius. Orang dah tiba-tiba booking ni. So kita terpaksa pergi jumpa dengan travel agency, boleh tak kita nak pergi bawah you sebab kita tak ada lesen, tapi kita dah ada crowd, kita boleh bawa, kita boleh jadi tour guide, everything, cuma kita perlu lesen je. Then dia kata, okay. Then kita JV macam tu, terus buka. Benda ni menyebabkan tuan, sikit-sikit funnel tu kadang-kadang dia beyond kita punya expectation, tapi dia adalah cerita selesaikan dan bagi needs apa customer kita nak. Dan missionnya masih sama, dia kena clear. Our mission is kita nak bagi attitude dia orang bagus, kita nak bagi dia lebih sayang Allah, kenal Nabi kan. So bila dia orang buat pergi Jepun sekalipun, lagi dia nampak real experience. Oh betul lah Jepun susun sleeper macam ni lah. Oh betul lah Jepun on time lah. Hatta dia punya apa Shinkansen, train, kereta api dia. Kalau 7.37 sampai, 7.37 lah kereta api tu sampai. Dia bukan 7.38, 7.39 tak ada. Memang very sharp. Tu yang kita macam kan tengok. Benda-benda macam ni sangat bagus. Sebab tu negara dia orang bagus. As simple as mereka ikut apa yang sepatutnya mereka buat. Dia panggil back to basic lah. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Itu selalu cikgu saya cakap. Haris kena ajar dia orang, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ramai kat Malaysia sekarang ni dah tak biasakan yang betul. Kita dah biasa benda yang salah kan. Naik kereta masuk kanan tak bagi signal. Semua orang tak buat kot. Biasalah tak bagi signal. No, benda tu salah kan. So biasakan salah. Betulkan biasa, biasakan betul. Back to fundamental. InsyaAllah negara maju. InsyaAllah tak ada isu lah sebenarnya negara ni kan. Manusia ni tak ada isu lah. So itu macam mana nak cakap Jepun create that funnel. Even sekarang ni sampai kita
tanya, kita buat survey hari tu, ada orang kata dia nak kerja dekat Jepun. Dia orang nak sambung belajar dekat Jepun, tak nak belajar bahasa Jepun dekat Malaysia je. Apa kita buat? Kita survey ramai gila rupanya nak buat. Nak benda tu. Then kita pergi jumpa college. College kata, okay jom, you buka one faculty under kita untuk hantar dia orang pergi ke Jepun. Tiba-tiba Allah mudahkan semua benda. Sebab kita dah ada crowd. Kita dah ada atas funnel kita tadi kan, dah kumpul ramai orang. Kita just bagi penyelesaian je dekat bawah. At the end of the day, funnel yang bagus adalah funnel yang selesaikan masalah customer, funnel yang memberi penyelesaian kepada masalah dan needs orang lah. So, kalau tanya saya, funnel kadang-kadang perlu diubah untuk tengok kesesuaian semasa. Contoh tiba-tiba COVID. Dulu kita buat kelas offline. COVID tak boleh, tapi orang at the end of the day orang nak belajar. So, you kena change to online class. Macam tu lah. That's how cakap Jepun grow lah kan. Sampai sekarang alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. And then Haris ada sebut tadi build trust kan, kita dah build trust dengan kumpulan ataupun dengan orang-orang yang dah datang kelas kita sebelum kita buat survey siapa nak pergi travel pergi Jepun kan. So does that trust tu apa orang kata, how valuable, how important is that trust in dalam membina funnel ni? Adakah benda tu selalu kita kena jaga ataupun bila dah ada ramai customer kita boleh fokus benda lain dan tak perlu sangat fokus kepada trust tu? Okay, biasa tu kan, trust ni the only reason orang akan cepat buat pembelian adalah dengan trust yang tinggi lah. Lagi-lagi dunia digital hari ni dia panggil dekat Fanivo kami ada dia panggil customer journey. Biasanya orang akan stimulate tengok iklan. Dia stimulate tengok iklan, apa benda ni, dia pun nak try. Kan? Dia panggil awareness level. Orang A awareness dia tengok macam best je. Tapi lepas A dia akan pergi ke satu stage yang kedua, dia panggil research. Mereka akan start research. Dunia online hari ni orang akan research. The crucial part is how your presentation dekat online akan menentukan berapa trust orang dekat anda. Contohlah kan, kita nak naik Grab malam-malam kan. Grab sekarang kan boleh rate pemandu kan. Kalau pukul 2 pagi seorang wanita nak naik Grab terpaksa, tengok-tengok yang datang, tengok muka, tengok rating teruk, dia akan cancel. Walaupun dia terdesak naik, betul tak? Dia akan terdesak naik. That's how important trust untuk kita punya apa-apa yang kita buat lah. So macam sekarang is very important untuk online presence, online punya trust. Kalau online contohlah, orang search tentang Haris kan, tiba-tiba banyak kecaman yang keluar. Habis orang tak trust kita kan. Tapi bila buka contoh search Haris, berlambat-lambat tentang orang testimoni, benda-benda baik apa semua kan. So orang akan bantu dari sudut research tadi tu, orang akan percaya. Tapi kena faham, bila orang research dari satu benda bahaya akan berlaku, which is kita tak suka tapi itulah dunia digital, dia akan berlaku. Lepas orang kita bagi iklan, kita yang pernah buat iklan, orang research, bila orang research dia akan pergi dekat option. Tiba-tiba orang nampak option lain yang ada yang sama macam Haris nak bagi. Haris, kita buat iklan kelas Jepun. Dia pun research tentang Haris punya kelas dekat Jepun. Dia nampak banyak kelas dekat Jepun lain. Kelas bahasa lain. Berlambat-lambat. Kalau tanya saya jujur tuan, berlambat-lambat kelas bahasa. Kan? So dia keluar option lain menyebabkan pertarungan trust akan keluar dekat situ. Siapa yang akan lebih trusted? Siapa yang akan lebih trusted kan? Dia kalau tanya saya, adakah dia penting untuk jaga sekarang ataupun habis dia dah masuk boleh tak, sebab hujung dalam perjalanan customer journey sebenarnya dalam funnel tu, dalam customer journey hujungnya tuan, dia ada satu namanya evaluation part, which is customer dah beli barang kita, dia dah experience, dah rasa, now is time untuk dia evaluate kita. Macam naik Grab juga, pada dah naik Grab, dia kena rating best ke tak best naik Grab ni kan. That part akan membawa kepada trust kita nanti pula kat belakang. Are you want to makin besar snowballkan you punya trust ataupun makin kecilkan trust? It's all about the whole journey, bukan awal-awal je kan. The whole journey. Masya Allah. Masya Allah, it is about the whole journey. Dan luar biasa yang Arif kongsikan tadi betapa pentingnya trust. It's about the whole journey. Because why?
kalau saya boleh kaitkan lagi dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi baginda memang banyak nama panggilan. Tapi nama panggilan dia, nama panggilan baginda yang paling utama adalah Al-Amin. Yakni the trustworthy. Sesiapa saja di Mekah waktu itu, waktu baginda berada di sana, tidak ada yang dapat menafikan kebolehpercayaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. So masya-Allah, memang betul kata Haris, trust adalah apa orang kata, it's all along the journey. We have to maintain that trust throughout kan. Masya-Allah. Dan sekali lagi kita nak cakap terima kasih kepada yang setia menonton. Kita nak say hi kepada penonton-penonton Duduk Podcast live one to one bersama-sama dengan Tuan Haris Ghazali. Yes, Lena Azhar, percaya sebelum dapat. Oh, I love that. Betul, Haris ada sebut tadi, believe. We have to believe in it first before we want anybody else to believe in it. Betul tak? Betul. So kepercayaan ni satu anugerah yang saya rasa luar biasa lah. Kalau kita percaya kepada sesuatu benda tu, jangan biar orang lain mengganggu gugat kita punya kepercayaan. So insyaAllah saya percaya Tuan Haris boleh kembangkan lagi insyaAllah tentang kita punya topik pada malam ni, funnel kejayaan. So insyaAllah kita akan sambung dalam talk set yang terakhir selepas ini. So jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami di Duduk Podcast. Ekor ulat pelucas ingin bertukar menjadi raba-raba. Dia melalui satu proses menjadi satu kepompong. Okey, menjadi satu kepompong. Baik, kepompong ni tuan-tuan dan puan-puan, kepompong ni bila dalam kepompong, apa yang berlaku adalah dia sedang bertukar, berevolusi menjadi seekor raba-raba. Kalau anda pernah lihat ataupun tengok YouTube pun banyak proses struggle-nya raba-raba ulat tersebut setelah dia bertukar menjadi raba-raba, nak jadi raba-raba tu, nak buka daripada kepompong tu, dia perlu struggle untuk tolak kepompong tu untuk keluar daripada kepompong tersebut setelah dia bertukar. Masya-Allah. Struggle nak keluar daripada kepompong. I love. Saja nak kongsi dengan you Haris, original video tak ada music punya track. So saya kena saya ambil masa yang sangat lama untuk cari music yang kena dengan emosi yang apa yang tuan cuba sampaikan dengan dalam cerita kepompong tu kan. Tapi yang music saya pilih tu pun rasanya belum tepat lagi. Dia punya emosi tu sangat apa orang kata, dia sangat menyentuh lah. That's why I choose that clip. So masya-Allah, klip tadi diambil daripada sesi live tuan dari page Cakap Jepun. Dan insyaAllah tadi Tuan Haris pun dah kongsi sedikit sebanyak tentang Cakap Jepun. Dan kita dalam talk set terakhir dalam Duduk Podcast live one to one pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton dari semua page, dari page Ungu Network, page Ustaz Syed Kadir Al-Jufri dan juga daripada page Ultimate. InsyaAllah terima kasih atas sokongan anda semua. Jangan lupa kalau dalam lepas ni dah habis pun boleh tolong sharekan. That will be so much appreciated. InsyaAllah kita nak sebarkan apa yang ilmu yang boleh, apa hikmah yang disampaikan oleh yang dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita. Tentunya tetamu-tetamu kita yang kita jemput ni adalah orang-orang yang hebat di dalam komuniti kita. Dan Tuan Haris adalah salah seorang daripadanya. Masya-Allah, semoga Allah terus memberi pembukaan kefahaman kepada Tuan Haris dan seluruh keluarga Panel Ibu dan juga Cakap Jepun. Okay, so coming back to our topic, Tuan Haris. Funnel kita tadi kita dah cerita daripada awal ke tengah, and then the bottom part of the funnel now. What is it, and then macam mana tentunya macam mana kita nak maintain funnel tu. Nak start senang. Awal-awal tu semangat kan. Okey, kita beri apa yang mereka nak untuk jemput kepada mereka apa yang mereka perlu. Kita perlu maintain, walaupun kita rugi, kita kena maintain dia punya apa orang kata good experience. Kita nak bagi best experience. So di hujungnya apa dan macam mana kita nak continue to do that, Tuan Haris? How do we do that? Day in, day out, week in, week out, month in, month out, year in, year out. Bila
bila ekonomi bagus, bila ekonomi tak bagus, bila kita boleh keluar, bila dalam PKP, how do we maintain it? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nak maintain ni cerita dia sebenarnya dia banyak lebih kepada emosi dalam orang yang handle dulu lah kata kan. Sebab at the end of the day yang menggerakkan tu, yang perlu strong dulu. So kalau ini saya ambil contoh case tadi orang-orang yang ada kat keliling saya lah tuan. Contohnya macam abang saya, pengasas Funnel Evo kan. Abang saya ni walaupun kita orang adik-beradik, tapi dia punya api tu kan dalam diri tu macam tak pernah padam tau. Tak tahu kenapa. And saya tahu abang saya sebenarnya tak sihat sangat. Dia memang ada sakit panggil apa sakit darah lah yang menyebabkan dia akan exhausted sepanjang masa. Dia ada ITP nama macam tu lebih kurang. Tapi orang tak pernah nampak dia exhausted. Dia memang kalau dekat company tu dia lah yang paling semangat lain macam kan. Even kalau saya dekat rumah dulu antara part yang saya jadi, saya cerita sikit tuan ni saya tak pernah kongsi sangat kat public lah. Saya cerita lah sebab adik-beradik kan. Mungkin orang lebih kenal abang saya daripada saya pun sebenarnya. Masa awal-awal saya balik daripada Jepun bercuti dekat Malaysia, abang saya dengan saya ni kami sangat saya macam ni tuan. Sebenarnya masa saya umur 6 tahun, abang saya umur 7 tahun, kami beza setahun je. Masa saya umur 6 tahun, abang saya 7 tahun, kami kehilangan ayah waktu tu. Depan mata kami, ayah accident depan mata. So sampai hari ni lah mak saya masih lagi mak saya tak kahwin lain. Sebab tu abang saya sekarang masih lagi menetap dekat Pasir Putih Kelantan. Dia memang duduk dengan mak. Masya-Allah. The whole family dia duduk jaga mak lah kan. Itu pun antara sebab saya rasa rezeki dia Masya-Allah tak pernah surut lah orang kata kan. Tak surut. Then cuma tuan, journey saya dengan abang saya ni awal-awal, kenapa saya ambil engineering pun sebab dia juga. Abang saya masuk UTP, Universiti Teknologi Petronas. Dia dapat scholarship Petronas, dia sambung UTP. Saya tengok dia boleh beli motor kan masa tu. Dah guna scholarship Petronas boleh beli motor. Saya macam uish, macam ni kau beli motor sebab mak daripada kita orang kecil sangat anti orang naik motor sebab ayah accident dengan motor. Ayah accident motor lah kat rumah. So mak tak berhenti kita orang pegang motor pun waktu kecil. So bila abang boleh beli motor, saya macam uish, macam mana nak beli motor? Abang saya kata, Riz, kau sekarang ni result kau teruk. Masa tu saya form 5 lah waktu tu kan. Awal tahun form 5. Dia kata, result kau teruk, kau kena belajar kuat-kuat Riz. Nanti dapat sekolah baru kita boleh beli motor ke apa nak beli. Oh, kata, macam tu mak takkan bagi duit punya. Mak satu memang family kita orang susah lah kan. So saya belajar kuat-kuat. Memang ikut follow je apa abang buat waktu tu. Abang buat ni, saya buat ni. Abang buat ni, saya buat ni. Saya follow je. Sampai satu ketika tu abang saya grad daripada UTP. Waktu tu satu kampung ni lebih kurang, waktu tu siapa kerja oil and gas ni power lah kan. Lain-lain kerja Petronas, orang akan kata power. Cuma abang saya waktu tu tiba-tiba tak kerja Petronas. Dia pergi jual produk-produk yang saya rasa macam, apa benda kau jual macam ni kan. Dan saya beritahu mak saya, siap bagi tahu mak saya, apa abang buat ni. Mak pun waktu tu sedih lah sikit dengan abang sebab abang tak masuk, tak jadi engineer, tak jadi oil and gas punya ni kan. And siap kena bayar UTP lagi sebab langgar kontrak tak kerja Petronas. So waktu tu saya cakap dengan mak saya dah tak nak follow abang lah. Dulu memang macam idola saya, tapi saya kata cukup lah. Sistem pendidikan kat Malaysia ni sampai universiti je. Lepas universiti budak rosak lah. Tengok abang lah saya kata. Dia dah dia buat sekarang kan. Saya kecam abang saya, call mak mesti kutuk abang je kan. Mak pula, mak layan je lah kan. Sampai even tuan saya balik Malaysia, tidur dekat rumah, pernah abang saya pukul 4 pagi, phone dia bunyi sikit macam tededek je bunyi alarm kan. Dia lompat katil tu tuan. Kita orang bukan katil, kita orang tidur kat bawah sebab rumah memang tidur atas lantai toto macam tu kan. Dia lompat tu, hebat pukul 4 pagi. Macam apa buang terbiak nak mampus pukul 4 pagi kau nak hebat-hebat ni kan. Dia nak bangun, dia nak energi dia macam tu. Bermula daripada situ kan, saya jadi benci abang saya sampailah saya katakan mak saya, mak Abdi belajar, Aris nak stay pun, nak kerja kat Jepun. Tak nak balik Malaysia. Mak okey je lah waktu tu kan. That's why one of the reason saya stay kat sana waktu tu. And padahal kawan-kawan ramai balik Malaysia kan. Even batch saya dekat Jepun waktu tu, batch saya dekat universiti saya seorang je stay, yang lain semua balik. So sampailah ada beberapa ketika bila saya balik Malaysia, saya tengok apa abang saya buat, akhirnya saya faham. Then saya last sekali ikut perjuangan dia lah. Dan ni saya nak cerita kan, why energy dia sentiasa kuat, dia ada mission yang besar lebih daripada diri dia. Dia buat benda is not because of diri dia. Dia buat untuk ada greater mission yang dia nak buat.
Saya ingat bila ada satu time bila even dia tak boleh nak jawab kenapa dia buat benda tu dulu, tapi ada seorang coach yang datang, Ibu Hanim waktu tu. Ibu Hanim datang tanya abang saya kenapa buat Livo. Dia pun tak boleh nak jawab dengan very clear, tapi Ibu Hanim korek. Rupanya dia dapat answer. Dia dapat one answer yang saya amazing lah benda ni kan. Sebab abang saya pernah buat bisnes jatuh bangun. Akhirnya buat Funny Livo. Kenapa daripada dulu tak buat Funny Livo? Kenapa tiba-tiba buat Funny Livo? Bila dia tanya, rupanya masa tu Ibu Hanim bagi tahulah backbone Malaysia, tulang belakang Malaysia ni, nombor satu yang pegang Malaysia ni, yang memegang ekonomi Malaysia. Kalau ni collapse, Malaysia collapse. Sebelum ni, first backbone of Malaysia adalah Petronas. Petronas yang pump duit banyak masuk Malaysia. Kalau Petronas collapse, boleh kata Malaysia akan collapse lah. Sebab tu kita risau minyak jatuh semua kan. Sebab Petronas yang pump duit masuk. Belanjawan negara tak boleh nak buat kalau Petronas tak bagi tahu berapa nak bagi Malaysia. Sebab duit banyak datang dari Petronas. Itu nombor satu. Yang kedua, backbone of Malaysia punya ekonomi adalah khazanah. Khazanah banyak support. Mas nak bankrupt, dia beli, dia support balik. Padahal benda tengah rugi, dia support juga sebab tak nak collapse kan. Yeah. And nombor tiga, backbone of Malaysia yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan tuan, SME dekat Malaysia. Kalau SME tidak ada, even dekat Maybank pun 80% bank account yang aktif dekat Maybank adalah milik SME. Kalau SME tak strong, ekonomi surely collapse. So dalam dunia digital pula, kita pula tahu digital, kalau kita tak share, definitely kita dosa lah. And kita nak betul-betul Malaysia ni bangun. Kalau hari tu macam masa live pun Tuan Fadi banyak cerita kan, mungkin kita okey, tapi anak kita macam mana nanti, cucu kita macam mana nanti kan. So at the end of the day, dia punya mission, perjuangannya lebih besar daripada diri dia. Dan bila saya jumpa dengan ramai orang-orang hebat, their mission is greater than diri dia lah. Sebab tu dia tidak akan rasa penat untuk buat benda tu. Bangun pagi, that mission akan tolak dia untuk bangun. Dia sebab tu orang kata kita bukan malas sebenarnya. Manusia bukan malas. Walaupun kita akan tengok ramai orang malas kan, sebenarnya mereka bukan malas. Mereka tidak ada clear vision, mereka tidak ada satu inspirasi untuk mereka bangun bangkit setiap hari dan buat kerja. Tak ada benda tu, jadi malas lah. Kesan akhirnya malas kan. Tapi kalau ada greater mission tu sebenarnya dia tidak akan putus ya tuan. Itu yang saya tengok dengan ramai orang, even kami train usahawan, kita nampak daripada usahawan tu kosong, tak pernah berniaga, tak pernah ada apa-apa, tapi akhirnya dia boleh fly. Dia mesti ada belakang tu. Kalau biasa orang panggil big why kan. Big why. Apa dia punya greater why, sebab besar dia kena buat benda ni. Dan benda tu bukan untuk diri, benda tu bukan untuk bisnes dia. Business is just a tool. Business hanyalah tu. Business adalah kereta je. Kereta untuk capai mission. Kan? Dan duit perlu ada dalam kereta sebab duit macam minyak. Kena masuk minyak baru kereta gerak kan. Lagi besar kereta, lagi power minyak kena masuk. Kalau tak boleh nak gerak kan. Tapi dia punya mission yang kita dah tekan waste awal-awal ni untuk kereta tu pergi, dia sangat besar punya mission. Lagi besar mission, lagi power. Sebab tu fundamental buat bisnes, dia mesti selesaikan masalah. It's not your problem, it's other people problem. If your mission dalam bisnes adalah selesaikan masalah you, dah dapat 1 million, kita jadi bengong, kita relax, kita buat benda mengarut, kita jatuh balik. Dan dia tidak akan sustain lah, dia tidak akan sustain. Dan last kali tepi ni customer journey apa semua dia akan datang sebab kita punya mission depan tu dah clear. So untuk kapal ni kuat, kereta ni padu, dia mesti kena support dengan this technical knowledge lah kan, digital marketingnya, customer journey-nya, financial punya strateginya kan, human development punya ceritanya dalam company untuk kita pergi lebih jauh. Tapi at the end of the day, mission tu kan. Yang tu kalau tanya saya pun tak sehebat Tuan Fadi, saya tak sehebat orang-orang yang saya kenal. Even ustaz-ustaz kita kan, Nabi Muhammad SAW pun, kalau kita tuan kena baling batu tuan, berdarah-darah tuan, kena tarik sampai berapa kilometer, diheret berapa kilometer sampai dia baling batu, dah berhenti dah. Kita kena kecam dekat online pun kita rasa macam dah buat bisnes lain lah. So dia ada mission yang lebih besar lah, yang beyond. Ada orang dia start dengan mission untuk family je dulu, it's okay, tapi jangan, yang penting bukan kita punya needs yang kita nak penuhi. Kita nak penuhi needs orang lain, mak kita ke, ayah kita ke, anak kita ke, isteri kita ke. That kuasa akan bawa kita pergi lebih jauh.
Dan bila kita buat benda tu, yang saya perasan, yang ramai usahawan yang kita train, mungkin dia start dengan, aku nak bawa mak aku pergi umrah. Very simple punya mission. Tapi once mak dia dah pergi Yeah. umrah, waktu tu dia akan nampak lagi orang-orang lain yang dia perlu bantu, yang dia perlu work lagi gila untuk dia pastikan semua orang ni settle problem. Ya. Dia mesti start dengan orang lain lah tuan, insyaAllah. Masya Allah, luar biasa. A greater purpose, a higher purpose. Masya Allah. Maybe kalau dalam pengalaman Haris sebagai trainer dan konsultan di Funnel Evo, selain daripada abang Haris, yakni Tuan Fahdi, yang Haris sendiri nampak apa orang kata macam mana kekuatan adanya higher purpose tu, ada a greater vision yang menjadi pendorong, ada tak contoh-contoh usahawan lain yang dalam training Haris, dalam apa orang kata yang jadi apa, yang ada Haris sebagai coach, yang Haris nampak dia orang apply greater vision tu yang ada, dan disebabkan dia dipacu oleh greater vision, higher purpose tu, dia orang dapat capai satu peringkat, satu level kejayaan lah. Kalau dalam pengalaman Haris lah. Okey. Dia banyak kan, tapi one of benda yang saya terkesan, antaranya ada satu usahawan ni, dia follow kami pergi Bali waktu tu. Kita buat macam training lah kan, kita tak nak dia orang asyik layan WhatsApp je kat Malaysia, kita datang Bali, tempat yang tak ada line sangat, duduk dekat situ. Dalam berapa hari, dalam 5 days lah kita duduk kat Bali sama-sama. Waktu tu tuan, ada seorang kakak ni, Kak Ina nama dia, Kak Ina. Ada seorang kakak ni, dekat sana memang Tuan Fahdi minta dia orang share apa dia orang buat, dia orang share sales dia orang share kenapa nak buat bisnes semualah. Semua orang dah share, Kak Ina ni tak share, sampai kesudah tak share. Sampai hari tu saya ingat lagi, Tuan Fahdi paksa pun Kak Ina macam orang lain dulu. Orang lain semua dah habis, tapi dia try to elak lah untuk dia jawab soalan tu kan. Sampailah kami pergi ke tempat, patutnya nak balik, tiba-tiba tayar kita orang punya van bocor, terpaksa stranded kat satu tempat. Semua orang macam dah tengok Kak Ina kan. Tu Tuan Fahdi Kak Ina. Kalau Kak Ina tak cerita ni, tak settle bas ni. Lepas tu kita tanya van tu kata sekarang ni macet, dia kata jam. So lama ni dia cakap. Kita macam okey Kak Ina dah tak boleh lari. Kita memang tak ada benda nak buat dah sekarang. Nak balik tak punya. Kak Ina kena cerita. Sebelum dia cerita tuan, tiba-tiba dia nangis. Dia nangis waktu tu, dia cakap kat kami, dan tuan, untuk pergi ke training tu kat Bali tu, the fee is not cheap. Dia mahal untuk training tu. Betul-betul personalize dengan Tuan Fahdi 5 hari kan. Waktu tu tiba-tiba Kak Ina start dengan menangis. Waktu tu saya antara orang yang rasa bersalah, sebab saya antara yang alah Kak Ina ni tak sporting lah. Saya nak cakap macam tu tau. Sebab kita nak provoke lah sudah cerita kan. Tiba-tiba dia start nangis. Dia macam alamak, akak seorang, dia level dah kakak lah, memang umurnya dah 40 lebih lah kan. Kita macam alamak, salah sebut ke apa kan. Rupanya Kak Ina start beritahu, Kak Ina ni ada butik dekat Bangi. So before this, butik dia alhamdulillah buat duit yang sangat banyak lah. Tiba-tiba dia jatuh sangat teruk, sebab tu dia datang coaching. Dia kata sekarang ni dia menanggung setiap bulan negatif 5 ke 10 ribu setiap bulan. Butik dia dekat Bangi. So kita tanya dah berapa lama? Dah lebih setahun. Tuan bayang 5 ke 10 ribu negatif every month dekat Bangi, tapi tak tutup butik. Ni nak kata dia punya grit dia kuat kan. So kita tanya kenapa tutup? Kenapa tak tutup je? Kalau kita kan dah negatif 10 ribu setahun, maksudnya dah 120 ribu, rugi tau. Tutup je lah, buat benda lain je lah kan, dah setahun. So apa yang Kak Ina bagi tahu waktu tu adalah, dia bagi tahu, kata Tuan Fahdi, Kak Ina sebenarnya every month, Kak Ina sekarang ni satu rumah anak yatim Kak Ina jaga, dan nombor 2 Kak Ina tengah membangunkan satu masjid. Kalau Kak Ina tak supply duit pada mereka every month, benda tu akan terhenti. Which is Kak Ina tak nak benda tu stop. Disebabkan dia tengah nak buat masjid tu kasih siap dan nak jaga rumah anak-anak yatim ni, dia terpaksa teruskan. So dia akan cari macam-macam cara macam mana nak naikkan balik bisnes. And amazingly tuan, ini antara kenapa saya sebut Kak Ina, sebab dia antara magic yang saya tengok depan mata saya kan. Unseen benda-benda yang kita tak nampak, tapi benda tu lah yang bantu benda tu jadi. Tiba-tiba lepas coaching, saya rasa benda sama je Tuan Fahdi cakap kat semua orang. Tapi tiba-tiba Kak Ina naik. Awal-awal dah positif 10 ribu, positif 20, naik 100 ribu. Dan sekarang tuan, sales Kak Ina every month berjuta tuan.
Positifnya Masya saja Allah. dah berapa ratus ribu sebulan. So kita macam berjuta, sekarang dah 8 million per month kot Kak Ina. Daripada negatif 5-10 ribu kan. Dan masjid dah nak siap. Masjid dah nak siap, Umar Anak Yatim tu masih lagi diberi macam biasa bantuan. Saya rasa itulah ceritanya tuan. Business is just a tool untuk capai mission tu untuk Kak Ina. Tapi memang Kak Ina jaga customer. Kak Ina ni memang sangat penyayang dengan staff. Semua kita kenal lah Kak Ina ni orang lembut. Tapi demi mission yang besar tu tuan menyebabkan dia tidak akan putus asa. Kalau dia fikir diri dia dah back off lama dah daripada bisnes. Dia buatlah benda lain yang boleh dapatkan income sikit-sikit untuk dia survive kan. Tapi tak boleh. Memang dia kata tak boleh. Stop benda ni akan ada orang lain yang terkesan. That's why Kak Ina tak boleh stop. Kena fikir cara macam mana nak bagi benda ni jadi juga. So tu antaranya tuan. Yang saya sampai hari ni kalau orang tanya saya, kalau saya tengok orang susah, saya akan cakap benda mesti boleh buat. Nak tak nak je, tapi kena ada greater mission. Kena ada something yang lebih besar untuk kita kejar. InsyaAllah dia jadi. Masya Allah. Okay. Kalau if I ask you, jawapan, you have to answer me dengan satu, kalau boleh dengan satu perkataan. Okay. What is it? Funnel kejayaan itu apa? Mission. Masya Allah. You need to have clear mission. Then you create your funnel untuk capai impian mission tu. Dan the mission is bukan untuk diri sendirilah. Misi tu mesti untuk orang lain. Masya Allah. Tujuan hidup. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Funnel kejayaan kita adalah bergantung kepada misi hidup kita. Funnel kejayaan adalah bergantung kepada greater goal. Higher purpose. Masya Allah. Ini perlu satu sesi lagi ni Tuan Haris. Masya Allah. Luar biasa kita punya. Yalah, Alhamdulillah saya pun dapat merasakan that tangga nilai tadi tu, because Alhamdulillah Tuan Haris malam ni kita dah episod yang ke-8. Masya Allah. Duduk podcast dah episod yang ke-8 dan Alhamdulillah kita nak cakap terima kasih kepada Tuan Haris kerana sudi bersama-sama dengan kami. Masya Allah, sharing yang luar biasa pada malam ini. Dan terima kasih kepada yang setia menyokong Ungu Network dan juga Dar Media TV. Masya Allah, kita memang ingin terus untuk berusaha menyediakan konten-konten yang menarik insya-Allah dan yang penting yang bermanfaat pada diri kami sendiri, keluarga dan juga umat bagi Nabi SAW. So again Tuan Haris, terima kasih. Kita dalam semua sesi setakat hari ini Tuan Haris memang kita akan perlu ulang. We have to repeat this duduk session. Kita perlu duduk lagi Tuan Haris. Nanti mudah-mudahan ialah kita baru dapat khabar yang PKP kita akan disambung lagi. Tapi tak apa, Alhamdulillah ala kulli hal. Ini semua, ujungnya semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin dari sikit nasihat sebagai penutup sesi duduk kita pada malam ni Tuan Haris, nasihat tentang apa yang kita, semangat yang kita perlu bawa dalam hari-hari yang mendatang ni kan. What is it yang Tuan Haris boleh beri nasihat kepada kami semua insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan orang yang boleh bagi nasihat lah Tuhan, sebab ramai lagi orang yang hebat boleh bagi nasihat. Tapi kalau Tuhan tanya saya untuk bagi apa yang sepatutnya dibuat, Islam ajar benda sama. Jepun duk paksa saya faham benda ni daripada saya awal-awal masuk kerja. Itulah benda yang dia torture kita every single day, which is there's satu word namanya Kaizen. Kaizen, K-A-I-Z-E-N. Sampai saya ada buku sampai Kaizen tu. Nak memahami Kaizen K-A-I-Z-E-N. Kaizen tu kan is all about everyday punya improvement. Hari ni kena lagi baik pada semalam, esok kena lagi baik pada hari ni. So every single day dia wajib buat benda tu. That's why dia datangnya ayat-ayat yang kata belajar tu wajib untuk orang Islam apa semua tu kan. Benda-benda tu kena adalah cerita Kaizen. Kalau tak belajar confirm tak Kaizen hidup. Kalau tak try new things dia confirm tak Kaizen hidup. Dia mesti kena ada improvement. Ramai orang kan saya tengok sangkut dalam hidup sebab mereka berhenti belajar. Ramai orang sangkut dalam hidup sebab mereka berhenti berguru. Ramai orang sangkut dalam hidup sebab mereka tidak ada environment, circle yang bawa mereka untuk lebih baik setiap hari. So untuk semua orang, especially zaman PKP ni, ramai orang lebih memikirkan masalah daripada solution.
Solution itu ada dalam ilmu, solution itu ada pada guru, solution itu ada pada circle-circle yang bagus. Cari yang tu dulu, then your problem will settle insyaAllah. Masya Allah, luar biasa. So mudah-mudahan kita dapat duduk lagi selepas ni Tuan Haris. Terima kasih daripada kami, keluarga Ungu Network dan juga keluarga Dar Media TV kepada Tuan Haris. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan pembukaan yang seluas-luasnya kepada Tuan Haris secara peribadi dan kepada keluarga Tuan Haris, kepada keluarga Final Evo, keluarga Cakap Jepun, Pergi Jepun. Kita tak berbual lagi pasal Pergi Jepun. Mungkin next session kita akan berbual dengan lebih lanjut tentang usaha-usaha Tuan Haris dan juga Cakap Jepun dan juga Pergi Jepun. Mazni Kordi, jazakallah khair atas ilmu malam ini, Masya Allah. Ya betul, semoga Allah merahmati Tuan Haris. So insyaAllah Tuan Haris, sesi-sesi duduk kita hanyalah untuk kita lebih nak bincang dan nak faham. Dan insyaAllah sebelum bincang nak faham, kenalah duduk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelenggu, buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang, mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang sakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang, tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang.